Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, saya harap semua pelajar-pelajar dalam keadaan sihat dan dirahmati Allah. Tajuk siri kenali sejarah, kenali jati diri pada kali ini, kita akan membincangkan peranan pemerintah dan rakyat. Tajuk daripada bab yang pertama, sejarah tingkatan 4. Perkara yang pertama perlu kita tahu tentang peranan antara pemerintah dan rakyat adalah wa'adat. Bahasa Arab sebut wa'dah. Mari daripada asal perkataan wa'ada ya'idu, wa'dah, perjanjian. Maknanya perjanjian atau taat setia. Ataupun juga dipanggil bai'ah, yang kita kenali bai'atul aqabah. Perjanjian yang pernah berlaku antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Ansar ataupun kaum Aus dan Khazraj di Madinah sebelum hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa'adah ni perjanjian, satu bai'ah, satu taat setia, akad ikrar taat setia antara pemimpin dan juga yang dipimpin. Wa'adah ini menunjukkan hubung kait antara pemerintah dan rakyat. Rakyat yang bernaung di bawah sultan dan pembesar saling berkait antara satu sama lain. Maknanya nak beritahu tak akan ada raja jika tidak ada rakyat, dan tidak akan ada rakyat sekiranya tiada raja. Maka hubungan di antara rakyat dan pemerintah itu saling berkait antara satu sama lain. Wa'adah ini juga berfungsi menggerakkan jentera kerajaan ataupun hubungan rakyat dan pemimpin ini menggerakkan jentera kerajaan dan sistem pemerintahan. Perintah datang daripada pemerintah, pekerjaan pelaksanaan perintah itu dilakukan oleh yang diperintah, yakni rakyat. Dan wa'adah ini juga menjadi hubungan timbal balik. Apa makna timbal balik? Timbal balik ni antara A dengan B. B membantu A membantu B untuk mengukuhkan. Jadi A sini ni, A sultan, B rakyat. Maka timbal balik hubungan antara rakyat dan juga pemimpin mengukuhkan lagi pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Contohnya adalah perjanjian antara Demang Lebar Daung, yakni golongan yang diperintah atau rakyat, dengan Sansa Purba, golongan pemerintah. Kita tengok wa'adah antara Sansa Purba dan Demang Lebar Daung. Ini contoh dia, pelajar-pelajar boleh baca. Maka sembah Demang Lebar Daung, janji yang mana itu tuanku, maka titah Sansa Purba hendaklah pada akhir zaman, kalau anak cucu bapa hamba jangan derhaka pada anak cucu kita. Jikalau ia zalim dan jahat pekerti sekalipun, maka sembah Demang Lebar Daung, baiklah tuanku. Tetapi jikalau anak buah tuanku dahulu mengubahkan dia, maka anak cucu patik pun mengubahkanlah. Sehingga akhir, maka titah Sansa Purba, baiklah kalaulah kabullah hamba akan wa'adah itu. Maknanya hak ni nak tunjuk perjanjian, wa'adah, janji antara pemerintah dengan yang diperintah. Ini contoh wa'adat pelajar-pelajar, contoh wa'adat perjanjian antara pemerintah dengan pemerintah dan yang diperintah, yakni rakyat. Okey, siapakah golongan pemerintah?
Pemerintah yang pertama, kita tahu siapa pemerintah, iaitu sultan. Pemerintah juga melibatkan pembesar. Pemerintah juga melibatkan kerabat raja. Yang kita tahu ada wilayah-wilayah yang dikuasainya. Dan pemerintah juga dianggap salah seorang pemerintah adalah ulama. Ulama, orang-orang alim juga adalah pemerintah. Yang mana mereka ikut jalan Nabi. Benda ni berlaku dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ni yang terbaik adalah mereka yang ikut Nabi. Sebab apa disebut dalam Al-Quran? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah ulama'. Dan ulama' ikut jalan Rasul. Al-ulama'u warathatul anbiya'. Ulama' itu pewaris bagi Nabi-Nabi. Maka mereka juga adalah pemimpin. Kemudian kita lihat kepada peranan sultan. Peranan sultan menaungi dan menjaga keselamatan rakyat negeri. Bawah peranannya. Juga peranan sultan mewujudkan perpaduan rakyat. Sultan juga bertanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan dan memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Undang-undang kita bincang pada tajuk sebelum ini, adanya hukum Kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Peranan pembesar pula memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangannya. Ada wilayah-wilayahnya. Ada yang 7 wilayah dipecahkan, ada yang 13 wilayah dipecahkan. Ada pembesar-pembesar yang berperanan menjaga kawasan-kawasan pegangan. Pembesar juga menjadi perantara antara sultan dengan rakyat. Rakyat dah ada masalah apa-apa, maka diberitahu kepada pembesar. Kalau hari ni, contohlah kita tengok konteks benda ni dengan konteks kehidupan hari ni. Maknanya kita ada YB, kita ada menteri besar, kemudian kita ada sidang rakyat, kita ada di parlimen, maka dibawa usul tu kepada yang di-Pertuan Agong. Benda ni dibincang daripada asal bawah permintaan rakyat kepada pemimpin-pemimpin. Maka itulah dikata peranan pembesar menjadi perantara antara sultan dengan rakyat. Pembesar juga mengutip hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Ada dua sistem serah tu melalui cukai. Serah harta ataupun serah cukai daripada yang dipimpinnya. Lepas tu sistem kerah. Tentera diperlukan ketika saat diperlukan dalam peperangan, maka pembesar boleh mengerahkan tenaga-tenaga tentera untuk berjuang mempertahankan kedaulatan sesebuah negeri. Okey, seterusnya kita pergi tengok pula golongan yang diperintah, yakni rakyat. Rakyat terdiri daripada peniaga, petani, tukang kayu, tukang rumah, tukang apa, tak kira lah, tukang dan nelayan. Hamba juga terdiri daripada hamba raja, hamba berhutang dan hamba biasa. Makna rakyat ada yang merdeka dan ada rakyat yang terdiri daripada golongan hamba. Peranan seseorang rakyat mestilah setia kepada pemerintah. Ini yang dikata wa'adat tadi. Setia kepada pemerintah. Kita pun ada kan dalam ikrar kita kesetiaan kepada raja dan negara. Itu tunjuk pada setia kita kepada pemerintah. Itu ikrar kita. Rakyat juga perlu mematuhi arahan pemerintah dan tidak menderhaka kerana takutnya ditimpa tulah. Tulah ni apa? Benarnya kita pernah sebut perkara ni. Kita pernah sebut tentang perkara tulah
yakni sekiranya kita menyalahi ataupun mengingkari derhaka kepada sultan akan kena sesuatu musibah. Tapi benda ni bukanlah suatu benda yang ada dalam hakikat agama, tetapi benda ni dipanggil atas dasar setia kepada raja. Wujud benda ni wujud benda kerana kita nak tunjukkan kesetiaan supaya rakyat tidak menderhaka kepada raja. Contohnya lah, kita buat satu contoh, kisah Laksmana Bentang yang membunuh Sultan Mahmud Mangkat di Julang, Sultan Johor yang terakhir daripada Kesultanan Melayu Melaka. Jadi Laksmana Bentang pada hari Jumaat ketika Sultan Mahmud di Julang, di atas Julangan, nak mendirikan sembahyang Jumaat, kerana Laksmana Bentang marah dengan perbuatan sultan membunuh isterinya yang ketika itu sedang mengandung. Maka Laksmana Bentang menikam Sultan Mahmud yang ketika itu berada di atas Julangan. Maka saat itu juga Sultan Mahmud telah bersumpah dengan katanya kehidupan Laksmana Bentang akan berada dalam kecelakaan selama 7 keturunan. Maka saat itu mengikut sejarah, Laksmana Bentang saat itu juga mati apabila muntah darah. Itu contoh kita kata tulah daripada seorang raja. Dan kemudiannya rakyat juga berperanan menjadi tentera bila diperlukan. Islam pun ajar benda ni. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Dibenarkan kamu berperang apabila kamu dizalimi. Maka pada saat itu tentera-tentera Islam yang sanggup berjuang hatta ju'ilat kalimatullah hiya kalimatul aliyah, berjuang sehingga menjadikan kalimah Allah itu kalimah yang paling tinggi di atas muka bumi. Peranan rakyat juga menghadiri majlis umum seperti gotong royong, pengayuh atau pendayung kapal. Jadi pengayuh atau pendayung kapal bagi pemerintah. Dan rakyat juga perlu menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah yang mana kita sebut tadi, seperti membina istana atau jalan. Seterusnya pelajar-pelajar, peranan hubungan baik, kepentingan peranan hubungan baik antara pemerintah dan rakyat. Apabila adanya hubungan baik antara pemerintah dan rakyat, maka kesejahteraan rakyat akan terjamin. Yang kedua, memelihara juga kedaulatan raja. Itu dipanggil hubungan timbal balik tadi. Yang ketiga, rakyat perlu menjaga hubungan baik dengan pemerintah bagi mengekalkan kemajuan dan keamanan negara. Kalau rakyat tak jaga hubungan baik, mudah untuk menjadi pembelok. Kemudiannya membuka rahsia-rahsia kerajaan, rahsia negara, memberi maklumat-maklumat kepada musuh-musuh negara. Itu sebab perlu rakyat menjaga hubungan baik dengan pemerintah, dan pemerintah juga perlu turun padang. Maknanya turun padang ni mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat mereka, bertujuan untuk kekalkan kemajuan dan keamanan negara. Ciri-ciri negara bangsa. Ciri-ciri yang kita maknanya sebagai conclusion, sebagai kesimpulan daripada tajuk kita, daripada tajuk pertama hingga tajuk keempat ni dalam bab pertama. Ciri-ciri negara bangsa yang ada hari ini diwarisi Sriwijaya. Sriwijaya dari kerajaan Melayu sebelumnya. Kerajaan Alam Melayu sebelumnya, kerajaan Funang, kerajaan Champa. Maka Sriwijaya warisi sifat ataupun sistem pemerintahan kerajaan Alam Melayu sebelumnya, dan mengukuhkan kerajaan tersebut sehinggakan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka mengikuti apa yang ada pada kesultanan ataupun ciri-ciri negara bangsa bagi Sriwijaya. Dan ciri-ciri negara bangsa yang dilaksanakan oleh Kesultanan Melayu Melaka menjadi asas
kewujudan negara bangsa negara kita. Kepimpinan yang baik dan diperkukuh dengan ciri-ciri negara bangsa tersendiri telah mencerminkan keunggulan Kesultanan Melayu Melaka. Ini terbukti kita tengok kehebatan Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Ciri-ciri negara bangsa lagi. Kekukuhan Kesultanan Melayu Melaka dilengkapi dengan keunggulan pentadbiran dan undang-undang Laut Melaka, Hukum Kanun Melaka yang diwarisi kerajaan Melayu selepasnya. Mana berlakunya pada kerajaan Johor Riau, kerajaan Pahang, kerajaan Perak, dan mengukuhkan kelangsungan ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi hingga kini. Kemudian hingga hari ini sistem kita ada kesultanan kita, sultan-sultan kita, pemerintahan kita masih lagi mewarisi apa yang ada pada Kesultanan Melayu Melaka. Adanya yang pertama sultan, kita ada yang di Pertuan Agong, kita ada bendahara, kita ada Perdana Menteri, kita ada Laksmana, kita ada Panglima Tentera, kita ada Temenggung, kita ada Ketua Polis Negara, kita ada Penghulu Bendahari, Menteri Kewangan, kita ada Syah Bandar, kita ada Immigration dan semuanya lah. Semua tu ada bahagian-bahagiannya. Maka pentadbiran itu masih lagi berpaksikan kepada Kesultanan Melayu Melaka. Undang-undang yang wujud, Undang-Undang Perak, Undang-Undang 99 Perak, Hukum Kanun Pahang atau Undang-Undang Tubuh Negeri Pahang, Undang-Undang Tubuh pada masa itu, Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor, kemudiannya Undang-Undang di Terengganu, Al-Itqanul Muluk fi Sadatis Suluk dan sebagainya tu. Ada mewarisi apa yang pernah berlaku pada undang-undang di Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka dan sebagainya daripada Undang-Undang Laut Melaka. Ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi juga memupuk perasaan cinta akan negara dalam kalangan penduduk. Benda ni diajar dalam Islam, hubbul watan minal iman. Cintakan negara itu sebahagian daripada iman. Benda ni perlu diwujudkan. Tidak ada orang yang akan mencintai negara kita melainkan diri kita sendiri. Itu sebabnya jangan sampai pisang berbuah dua kali. Maknanya jangan sampai sejarah yang lama berulang kembali. Kita lihat bagaimana kekuatan tentera Islam, kekuatan orang Melayu dulu dalam mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka sehingga berlakunya pada saat itu perebutan jawatan, keangkuhan dan kemudiannya sifat pentingkan diri. Berlakulah iri hati dan hasad dengki sesama Melayu, maka Melayu terjajah. Lama kita terjajah, bermula daripada Portugis, kemudian Belanda, datangnya British, datangnya Jepun, datang British kembali. Pada saat itu kita ambil iktibar daripada sejarah tersebut. Maka kita cuba, bila dah kita tahu benda tu, apakah punca-punca menjadikan negara terjajah. Sepatutnya bila kita kenali sejarah, maka kita jadikan benda itu sebagai halangan. Ambil iktibar daripada pengalaman supaya kita dapat mempertahankan kedaulatan tanah air kita. Sebagai rakyat Malaysia, tiba juga kita harus bangga kerana mewarisi asas negara bangsa yang menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara kita. Jadi, setakat ini dulu untuk kali ini. Sekian, kenali sejarah, kenali jati diri. Terima kasih daripada saya, Ustaz Muhammad Nasir bin Ali. Semoga berjumpa lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.